Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya masih diberi peluang dan kesempatan kepada kita untuk kita sambung majlis kuliah ataupun tazkirah kita. Kita masuk kepada bab ataupun tajuk yang seterusnya, al-isti'adzah. Sebagaimana pelajaran yang lalu kita telah belajar, sebahagian daripada ibadah ini selain daripada inabah, selain daripada tawakul, selain daripada ibadat-ibadat yang lain itu, doa dan sebagainya, sebahagian daripada bentuk ibadah juga dibahaskan, disebut di dalam kitab kita ini al-isti'adzah, iaitu minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok apakah ta'rif ataupun definisi isti'adzah. Al-isti'adzatu talabul i'adzati. Isti'adzah tu maknanya minta perlindungan. Minta perlindungan. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memelihara dan menjaga kita. Al-i'adzatu al-himayah. Maknanya i'adzah itu maknanya perlindungan mim makruhin, daripada sesuatu yang tidak disukai. Dalam kehidupan kita, banyak perkara benda yang kita tak suka. Sesuatu musibah, kemudaratan, malapetaka, bencana, papa, fakir, sakit, demam, semua benda yang kita tak suka. Minta jauhkan diri daripada syaitan, daripada jin, daripada manusia, daripada makhluk yang dapat memudaratkan kita. Jadi maknanya isti'adzah ini minta perlindungan dengan Allah daripada sesuatu benda yang kita tak suka. Apa benda yang kita tak suka? Sesuatu perkara yang memudaratkan kita. Jadi fal musta'idzu muhtamin biman ista'adzahu ista'adza bihi wa mu'tasimin bihi. Dia kata maknanya orang yang minta isti'azah itu minta pertolongan ataupun bantuan ataupun perlindungan kepada yang dia minta itu, dia yakin bahawa permohonan yang dia minta itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mampu, memang boleh, berkuasa untuk melindungi dia. Wa mu'tasim bihi, dan yang dapat memberi pertolongan dan bantuan kepada dia. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah. Sebahagian daripada ulama tafsir di dalam mentafsirkan ayat ini berpegang teguh dengan Allah, wa man ya'tasim billah, berpegang teguh dengan Allah, maknanya berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Quran dan hadis Nabi adalah merupakan sumber rujukan yang paling tinggi. Sebab itu ayat-ayat yang selalu kita baca di dalam tazkirah kita, di dalam kuliah kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berselisih pendapat di antara satu sama lain, berselisih maknanya berbeza. Kita tak boleh lari daripada perbezaan. Bukan sahaja daripada kalangan ulama-ulama mazhab, ulama-ulama hadis. Orang-orang yang belajar agama sekarang ni pun, bila mereka terjun di dalam berbagai-bagai aliran, ada orang belajar bab syariah, ada yang usuluddin, tafsir, hadis dan sebagainya. Sudah tentu kadang-kadang berlaku perbezaan di dalam pengajian mereka, bacaan mereka, kajian mereka. Jadi untuk mengurangkan perselisihan dan juga perselisihan yang membawa kepada perbalahan, kenalah kembali kepada Allah, Quran dan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata di sini wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, yakni tali agama Allah taala, iaitu dengan Al-Quran. Jadi al-isti'adzah tu pula
tadi kita dah sebut isti'azah maknanya minta pertolongan. Minta pertolongan ataupun perlindungan. Perlindungan kepada siapa yang dapat memberi perlindungan dan bantuan kepada kita? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang minta perlindungan itu dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang mampu berkuasa sangat untuk memberi pertolongan kepada dia. Kalau tidak dia tak minta. Itu dipanggil isti'azah. Dan wal isti'adzatu anwa'un. Jadi dalam kitab kita kata isti'azah itu pula terbahagi kepada beberapa bahagian. Beberapa bahagian. Al-awwalu. Bahagian yang pertama, al-isti'adzatu billahi ta'ala, iaitu minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta perlindungan ni banyak. Dengan Allah Ta'ala, dengan makhluk, dengan jin, dengan syaitan. Yang pertamanya minta pertolongan dengan Allah. Perlindungan-perlindungan yang diminta itu sebahagiannya kepada Allah. Manusia sebahagiannya minta tolong kepada Allah. Sebahagian yang lain, yang kufur, yang fasik, diminta tolong kepada makhluk yang bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yakin makhluk itu dapat memberi pertolongan dan bantuan kepada dia. Dia kata di sini apa dia? Wahiyal mutadamminatu li kamalil iftiqar. Maknanya isti'azah yang pertama adalah minta tolong dengan Allah Ta'ala, iaitu merangkumi kesempurnaan. Minta tolong ini, maknanya isti'azah ini merangkumi kesempurnaan iftiqar. Maknanya iftiqar ini, kita semua makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Bila kita belajar sifat 20 kan, ataupun kita belajar tauhid secara khalaf ataupun Asy'ariyah ni, Allah Ta'ala bersifat dengan istighna dan iftiqar. Istighna, kaya daripada semua makhluk. Iftiqar, semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang yang beriman, sudah tentu hajat kita sangat banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena rasa iftiqar, kena rasa fakir kita di hadapan Allah. Fakir ini lebih teruk, lebih berat daripada miskin. Kita boleh rojoklah dalam kitab-kitab fiqh kan, definisi fakir dan juga miskin. Miskin ni contohnya, kalau di dalam kitab Idaman Penuntut dia sebut seseorang yang perlu keperluan harian dia, dibuat contoh RM10. Dia dapat RM8 je sehari, maka dia itu miskin. Sebaliknya fakir, dia perlu RM10 tetapi dia dapat RM4 je, maka yang tu fakir. Jadi kita ni sebenarnya sememangnya fakir kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang dapat memberi sesuatu pertolongan dan bantuan kepada kita. Dia kata wal i'tisamu bihi wal i'tiqadu bi kifayatih. Maknanya kita berpegang teguh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu memberi pertolongan kepada kita. Wal i'tiqadu kifayatihi, dan kita i'tiqad padanlah, memadailah, cukuplah Allah Ta'ala yang boleh membantu. Tetapi kalau ada yang beranggapan, beriktiqad, berpegang Allah Ta'ala boleh tolong dia, makhluk pun boleh tolong dia di dalam urusan-urusan, kita kata urusan memakbulkan doa. Nanti kita akan sebut ada bab yang kita boleh minta tolong kepada manusia, tetapi di dalam memakbulkan sesuatu permintaan dan doa, dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa tamamu himayatih, dan kesempurnaan pertolongan, perlindungan, yang dapat memberi perlindungan dalam arti kata yang sebenar-benarnya adalah Allah Ta'ala, bukannya makhluk. Bukannya makhluk. Min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu. Hadirin atau mustaqbalin, sama ada maknanya yang hadir ataupun mustaqbal, yang sekarang ataupun yang akan datang. Masalah itu pula saghirin atau kabirin, sama ada kecil ataupun besar. Dia kata di sini dalilnya bisyarrin atau bighairi syarrin, maknanya perlindungan daripada kejahatan ataupun bukan daripada sesuatu kejahatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya kita boleh minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sebarang kekejian, kejahatan, musibah yang akan melanda kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad pun
diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya minta lindung dengan Allah. Sedangkan Nabi Muhammad ni tawakul dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan tawakul yang penuh. Maknanya serahlah kepada Allah Taala. Allah Taala tahu apa yang akan berlaku kepada aku. Musuh nak serang aku ke, sesuatu kemudaratan yang akan menimpa aku ke, Allah Taala tahu. Kalau begitu tak perlu berdoa kepada Allah. Tak perlu berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Kalau Nabi SAW dan juga para nabi dan para rasul yang lain juga minta tolong kepada Allah, minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan kita ini hamba. Nak menunjukkan kita ini hamba, perlu kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai isti'azah. Kita tengok ayat ini, Allah Taala kata kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Khitab kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah olehmu, aku berlindung dengan Tuhan waktu fajar, waktu pagi. Maknanya yang mengeluarkan waktu fajar ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan. Kadang-kadang kejahatan itu berlaku di waktu malam, kadang-kadang di waktu siang, kadang-kadang di waktu fajar. Jadi minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di waktu Tuhan yang menguasai waktu fajar ini daripada segala kejahatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Min syarri ma khalaqa, daripada sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan. Ma di sini maknanya isim nakirah. Apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala jadikan yang merupakan bahaya kepada manusia, yang akan dapat mendatangkan kemudaratan kepada manusia, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mudarat-mudarat ni datang daripada Allah. Kalau kita takut kepada binatang-binatang buas, serangga-serangga yang berbisa, yang akan menyakiti kita, binatang siapa bagi jadi? Serangga siapa yang buat? Dan bisa yang ada kepada binatang dan serangga, siapa yang bagi jadi? Siapa yang mencipta? Sudah tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi minta perlindunganlah daripada sesuatu kita kata yang dapat memudaratkan kita, sama ada daripada pihak binatang ataupun serangga, ataupun bisa-bisa yang datang daripada pihak binatang ataupun serangga. Minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ila akhir surah, sehingga akhir surah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, qul a'udzu birabbin nas. Wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Tuhan kepada manusia seluruhnya. Bukan sahaja Tuhan kepada orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, Tuhan kepada seluruh manusia. Di dalam ayat yang lain, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada alam, Tuhan sekalian alam. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala Tuhan kepada semua manusia dan Tuhan kepada alam. Jadi alam ini dia mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan dia. Alam ini masih Allah. Selain daripada Allah Ta'ala dipanggil alam. Sebab itu selain daripada manusia juga turut memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara mereka bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu itu, kata Allah, yusabbihuna bihamdihi, bertasbih dengan memujinya, yakni memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia dia ada cara pujian dia kepada Allah Ta'ala. Binatang-binatang dia ada cara pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kayu pun dia ada cara bagaimana nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak memuja Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan zikir dan juga tasbih. Tetapi Allah Ta'ala kata walaupun mereka berzikir, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah, bagaimana cara mereka berzikir. Memang kita tak tahulah. Macam katak ke ayam ke, kita tak faham bahasa mereka. Tumbuh-tumbuhan kita katakan, rumput rampai dan sebagainya, maka mereka berzikir tapi kita tak tahu. Jadi sebab itu ada sebahagian daripada orang Melayu kita ni, kalau di atas kubur tu dia tak bagi cabut tumbuh-tumbuhan yang berada di atas kubur.
Macam rumput rampai yang duduk di atas kubur ni, dia suruh apa dia, mesin ke, jangan dicabut terus. Cuma dipendekkan. Jangan diracun kerana mematikan. Dalam andaian dia, pegangan dia, sebab semua makhluk termasuk rumput rampai, pohon-pohon kayu yang berada di atas kubur berzikir. Memang betul berzikir. Tetapi zikir mereka sekadar mengagungkan Allah. Zikir mereka sekadar mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memberi munafaat kepada si mati. Tidak memberi munafaat kepada si mati. Sebab itu saya selalu sebut dalam tazkirah saya, ada orang nak ambil contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kan. Rasulullah bila ada mayat sahabat di Madinah meninggal dunia, dia ambil pelepah tamar, dia belah dua, dipacak dua kubur. Lalu disebut dalam hadis, la'allahu ayyukhaffafa ma lam yaibisa. Semoga mayat dalam kubur ini diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama mana pelepah tamar ini tidak kering. Jadi ulama hadis, ulama fiqh bahas hadis ni. Rasulullah buat sekali itu je pun. Itu pun dengan berkat mukjizat Nabi. Sahabat mati beribu di zaman Rasulullah. Bukan setiap kali mati pacak pelepah kurma. Setiap kali mati pacak pelepah kurma. Tak. Satu isu tu yang berlaku di dalam hadis sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Cuma ada sebahagian sahabat, sebahagian kecil, seorang dua daripada kalangan sahabat ni tak faham apa maksud tindakan Rasulullah. Bila Rasulullah dah wafat, mereka pun cuba ambil pelepah tamar, pacak di kubur sahabat mereka yang meninggal dunia. Datang sahabat-sahabat yang lain, cabut dan buang. Lalu mereka sebut yazilluhu a'maluhu. Yang melindungi mayat di dalam kubur adalah amalan dia, bukan pelepah tamar yang dipacak. Jadi kita kena sebut, kena faham. Maknanya memanglah sesuatu rumput rampai, pokok kayu yang tumbuh di atas kubur ni, dia berzikir kepada Allah. Bukan yang duduk atas kubur je, duduk di mana-mana saja mereka berzikir kepada Allah Ta'ala. Tetapi zikir sekadar mengagungkan Allah, bukan memberi munafaat kepada si mati. Lalu disebut lagi di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Malikin Nas. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, selain daripada dia merupakan Rabb kepada manusia, dia juga adalah Malik, berkuasa terhadap sesuatu yang akan ditentukan kepada manusia. Berkuasa terhadap manusia ni mampu, boleh menentukan apa sahaja kepada manusia. Sebab dia Malik, memiliki, dia mampu menentukan apa sahaja yang berlaku kepada manusia. Dan kita minta perlindungan dengan Allah, supaya sesuatu yang akan memudaratkan kita, musibah yang akan menimpa kita, minta tolong kepada Malik yang berkuasa terhadap manusia. Ilahin Nas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga adalah ilah. Selain daripada Rabb ini maknanya seseorang yang percaya Allah Ta'ala menjadikan alam, dan dia percaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguruskan alam. Ini dipanggil Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah ini ada kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Mempercayai Allah Ta'ala menjadikan alam. Ayat-ayat yang selalu kita baca, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya penduduk Mekah yang duk sembah berhala tu, siapakah yang menjadi langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab Allah. Jadi tauhid di sudut rububiyah ada kepada orang Islam dan orang yang bukan Islam. Cuma yang tak ada kepada orang yang bukan Islam ini ilahin nas. Ilah maknanya kepercayaan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sebab itu di dalam ucapan syahadah, asyhadu an la ilaha, dia tak kata Rabba di situ. Asyhadu an la ilaha. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan. Disebut ilah, bukan Rabb. Kalau orang sebut asyhadu Rabba illallah, tak sah iman dia. Sebab dia yakin Allah Ta'ala menjadikan alam sahaja, tetapi dia tidak yakin bahawa yang layak disembah hanyalah semata-mata kepada Allah. Sebab itu asyhadu ilah, disebut ilah di situ, bukan Rabb. Jadi ilahin nas, Tuhan manusia, maknanya Tuhan yang hanya dia sahaja yang layak disembah oleh manusia. Di dalam mentafsirkan la ilaha illallah, yakni la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada mana-mana Tuhan yang layak, sebenar-benar layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min syarril waswasil khannas. Minta lindung daripada Tuhan manusia ini, kepada Tuhan manusia daripada kejahatan was-was. Was-was ni ragu-ragu.
Ragu-ragu ini dia kata al-khannas, yang selalu menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu di sini maknanya sentiasa cari peluang. Siapa dia? Yang selalu mewas-waskan manusia, yang sentiasa mencari peluang, iaitu minal jinnati wan nas. Sama ada jin ataupun manusia yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun golongan yang fasik ini sentiasa mencari peluang, menunggu peluang bagaimana nak memudaratkan kita. Jin dan syaitan semua macam tu. Manusia yang tak beriman kepada Allah Taala pun macam tu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, apabila muazzin melaungkan seruan azan, bila dengar seruan azan, syaitan ini akan lari jauh sehingga kehilangan suara azan yang didengari, sehingga dia tak dengar suara azan. Dia lari pula, Nabi kata duratun, sehingga terkentut-kentut. Syaitan ni lari, takutnya dengar suara azan ni sampai terkentut. Selesai saja suruhan azan dikumandangkan, dia datang balik nak ganggu orang nak sembahyang ni. Lepas tu orang nak sembahyang lah, selepas azan ni biasanya orang sembahyang sunat lah. Dia nak ganggu tu, dia nak kacau, nak bagi hilang khusyuk, nak bagi kita keliru berapa rakaat dah kita buat. Sembahyang qabliyah ni orang buat 2 rakaat je. Banyaknya sembahyang ni 2 rakaat lah qabliyahnya, orang duk buat 2. Kalau kita kata qabliyah asar, dia ada 4 rakaat. Jadi banyaknya qabliyah ini dia 2 rakaat pun kita confuse. Aku buat tadi 1 ke 2 ke 1 ke 2. Baru 2 rakaat. Sembahyang subuh pun macam tu. Sedangkan sembahyang subuh ni tak perlu kita keliru dah. Dah tentu 2 rakaat. Tapi 1 ke 2, 1 ke 2. Tahu-tahu buat 1. Tengok, dia mari. Was-was kepada hati manusia. Selepas orang sembahyang sunat, lalu muazzin pun bangun. Bangun untuk qomat. Bila qomat dia lari pula, kata Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Habis qomat, dia datang balik. Tengok, sentiasa menunggu peluang. Pertamanya sifat syaitan ni sentiasa menunggu, duk perhati, duk tahan jerat kita. Bila ada peluang, dia akan masuk. Yang keduanya, sifat syaitan ini dia tak berputus asa. Kita cepat putus asa. Nak buat sesuatu perkara ni putus asa. Syaitan tak putus asa. Tak dapat hari ni tak apa, dia taram lagi. Tak dapat nak ganggu hari ni, dia taram besok, lusa, sampai kiamat. Sampai bila? Sampai kiamat. Sebab dia minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah Taala setelah keluar dia, mengeluarkan dia daripada syurga, masa tu dah Allah Taala nak campur dia dalam neraka. Dia kata, ya Allah, berilah tangguh kepada aku sehingga hari berbangkit, iaitu hari kiamat. Jadi maknanya dia akan goda kita sampai kiamat lah. Kalau kita tak hidup sampai kiamat, maknanya sampai kita mati dia akan goda kita. Selepas kita mati, orang lain pula, generasi yang seterusnya, generasi yang berikutnya, dia akan was-waskan untuk menyesatkan manusia. Kenapa dia berjanji dan bersumpah di hadapan Allah? Kenapa dia kata anzirni ila yaumi yub'atsun? Berilah tangguh kepada aku sehingga hari kiamat. La ughawiyannahum ajma'in. Aku nak sesatkan semua anak Adam. Maknanya anak cucu Adam, kita ni sebahagian daripada anak cucu Adam, dia nak sesatkan sesat-sesatnya supaya masuk neraka bersama dengan dia. Dia tak puas hati Allah bila Allah Ta'ala kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kafir kan? Dia enggan sujud kepada Nabi Adam dan kafir, dia masuk daripada kalangan orang kafir ni masuk neraka. Maka dia tak nak dia sahaja bersendirian masuk neraka, dia nak goda, nak cari, nak tarik seramai mungkin orang masuk dalam neraka. Okey, itu isti'azah yang pertama, minta lindung kepada Allah Ta'ala. Banyaklah kalau kita baca hadis, di antara benda-benda yang kita nak minta lindung tu disebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu hadis di dalam riwayat Muslim. Bila kita baca tahiyat akhir itu, penghujung tu kita baca doa yang kita bacakan tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripada Engkau daripada azab kubur. Berdasarkan kepada hadis ini, azab kubur tu memang ada, walaupun ada orang tak percaya. Orang kata bila dah manusia itu ditanam dalam kubur, jasad dah reput, hancur semua, malaikat nak seksa apa? Jadi kalau kita mengaji akidah ni, maknanya siksaan itu berlaku kepada roh.
Alam kubur juga dipanggil alam barzakh. Jadi ada alam sabit. Di dalam hadis adanya azab kubur. Hadis ini berkaitan, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan azab kubur ini. Bila ada orang Yahudi tanya Nabi Muhammad SAW, ada tak azab kubur? Sebab orang Yahudi ni dia nak test. Dia tahu dah, dia dapat maklumat, dia baca Taurat. Dan dia dapat maklumat daripada ulama'-ulama' dia. Nak test tengok Nabi Muhammad ni betul tak Nabi? Dia tahu tak? Dia boleh cerita tak tentang azab kubur? Lalu bila tanya Nabi, Nabi ceritalah ada azab kubur. Oh, pada ketika itu Aisyah kata bahawa aku tahu. Setelah apa? Soalan daripada Yahudi kepada Rasulullah menunjukkan ada dari azab kubur, dan aku tak pernah tinggal dah. Bila dengar Nabi SAW bersabda, hendaklah minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur, aku tak pernah tinggallah doa ini di dalam sembahyang aku. Iaitu pada tayat akhir. Selain daripada azab kubur, apa dia? Wa min fitnatil mahya. Dan juga daripada fitnah. Fitnah ini maknanya ujian. Ujian-ujian kehidupan. Ujian-ujian kehidupan kita ini terbahagi kepada dua. Sama ada ujian itu terhadap agama kita. Bila kita nak buat ibadat, dia rasa malas. Ujian-ujian dari sudut agama. Kita nak berdakwah ni rasa lemah semangat. Bila ada ujian-ujian yang tertentu, sedikit ujian rasa patah semangat. Itu ujian dari sudut agama. Nak berdapingkan diri pada Allah Ta'ala tu jadi berat nak sembahyang. Nak qiyamul lail pun berat. Nak baca Quran pun berat. Nak berzikir pun berat. Itu ujian terhadap agama kita. Ini banyak berlaku. Ujian kepada dunia kita pula. Kita ada masalah dengan anak isteri ke, jiran tetangga ke, sahabat handai ke, kaum kerabat ke. Ini ujian. Sama ada di sudut dunia ataupun di sudut agama kita. Maka semuanya kita kena minta perlindungan. Berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala dapat memberi keselesaan, ketenangan kepada kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan ujian-ujian dunia. Dan juga wal mamat. Kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga ujian kematian. Apa maksud ujian kematian di sini? Istihdar. Ketika kita hampir nak mati. Bila hampir nak mati ini, hadirin sekalian, datangnya gangguan-gangguan yang banyak. Sebab itu ada doa Nabi ajar kita, Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, permudahkan kepada aku bila berhadapan dengan gelombang sakaratul maut. Masa tu syaitan akan bisik kepada kita supaya tukar agama, sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ada orang lahir Islam, penghujung usia dia kafir. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang lahir kafir, penghujung usia dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang kita takut, kita beriman Islam, kita pegang teguh dengan iman dan Islam kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab dalam dunia ni banyak berlaku. Orang yang beriman peringkat mula dia, penghujung dia jadi kafir. Jadi kita nak supaya bila berhadapan dengan gelombang sakaratul maut ini, kita tetap berpegang teguh dengan akidah Islamiah. Jadi bila sebut berakidah ni, akidah yang paling tepat, yang paling kuat, yang paling kukuh adalah akidah Nabi dan juga akidah para sahabat. Pegangan para sahabat ini jelas, terang. Kalau nak pastikan akidah kita kukuh dan kuat adalah akidah para sahabat yang disebut golongan salaf. Sebab golongan salaf ini, golongan para sahabat ini adalah golongan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diakui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Jadi kalau nak akidah kita kuat, kita takut ni nak berhadapan dengan gelombang sakaratul maut ini, takut, bimbang. Jadi akidah kena kuat. Sebab ini ujian-ujian atas dunia, ujian dekat nak mati ni besar. Jadi tidak dapat elak tuan-tuan. Akidah salah paling kuat, paling betul. Walaupun kita tak menafikan Asy'ariyah, kita tidak menafikan Maturidiyah, tetapi yang paling kuat akidah salaf. Sebab akidah mereka direct berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya fitnah Dajjal. Sebab apa? Dajjal ini adalah merupakan kemunculan Dajjal adalah merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Jadi kod-kod ditakdirkan kepada kita sempat bertemu dengan Dajjal.
Dan Dajjal maknanya yang banyak berdusta, banyak menipu. Dia akan menipu manusia, dia akan cuba melakukan sesuatu usaha, sesuatu perkara, sesuatu tindakan untuk menyesatkan manusia, memesongkan akidah manusia. Jadi yang tu pun kita minta perlindungan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'azah yang pertama minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini dia panggil as-saniyu al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi ka kalamihi wa azamatihi. Isti'azah yang keduanya adalah merupakan sifat daripada sifat seperti kalam Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama sebut di sini bi kalimatillah. Kan ada doa kan? A'udzubika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalimat di sini maksudnya apa dia? Yakni bil Quran. Bila kita baca Quran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat ayat Quran kita berdoa, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala minta lindung dengan Allah daripada kejahatan. Sebahagian ulama mentafsirkan bi kalimatillah dengan Quran. Berdoa bila kita baca Quran ini kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di dalam tawassul amalan-amalan yang baik. Kita baca Quran dengan ikhlas, kita baca Quran, selepas baca Quran tu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat ulama yang mentafsirkan kalimatillah ini demikian. Kalimat itu maknanya Quran. Yang kedua bil asmail husna. Minta tolong dengan Allah taala dengan sertakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang elok-elok. Sebab dalam Quran Allah taala kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama yang indah-indah. Bila kamu nak berdoa kepada Allah, sertakan nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qayyum, Ya Hadi, Ya Rauf, Ya Muntaqim, Ya Jabbar dan sebagainya. Masukkan nama-nama sebahagian daripada nama-nama Asmaul Husna di dalam doa kita. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan. Cuma dah kita sebut dalam pelajaran kita yang lepas, makbul ini kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang dijadikan pahala. Di atas dunia dia tak makbulkan. Doa yang kita doa kepada Allah Ta'ala itu ditukar sebagai pahala. Itu maksud maknanya kita berdoa dengan kalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Maknanya kesempurnaan daripada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti. Maknanya kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya. Tadi kita sebut dah tipu daya minal jin nati wan nas. Tipu daya yang datang daripada jin dan juga manusia. Dan juga kita boleh minta lindung fi du'ail alam. Doa kita bila kita sakit. Sakit ni berlaku kepada kita, demam, pening kepala dan sebagainya. Sakit yang melanda manusia sehari dua ni pun boleh kita minta lindung kepada Allah Taala. Di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Hadis yang masyhur yang selalu kita dengar, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung dengan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah daripada sesuatu kejahatan yang aku dapati dan aku bimbang. Min syarri ma ajidu, sesuatu kejahatan yang aku dapati, apa yang menghinggap kepada aku, penyakit yang melanda aku, penyakit yang menimpa aku minta jauh daripadamu ya Allah. Wa uhadhir, suatu penyakit yang aku bimbang. Hadut bimbang ni penyakit Covid yang kita sebutlah, yang duk bising geger saya dua ni. Geger atau geger. Yang duk riuh rendah, yang menjadi ketakutan kepada manusia. Maknanya suatu benda yang kita bimbang, penyakit yang kita bimbang melanda kita, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lindungi kita, jauhi kita. Dan juga di antara doa yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala yang diajar oleh Nabi SAW, minta lindung dengan Allah Ta'ala ni apa dia? Wa qauluhu a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku minta lindung kepadamu dengan keredaan Engkau daripada kemurkaan. Maknanya kita minta Allah Ta'ala sentiasa redha kepada kita dan jauh daripada murka. Bila Allah Ta'ala murka, sebab itulah layak kena siksa kubur. Seseorang yang dimurkakan oleh Allah Ta'ala kena siksa kubur, dicampak dalam neraka sebab Allah Ta'ala murka. Segala kehidupan dia tidak ada keberkatan, sentiasa gundah gulana, tak tenteram.
Walaupun duit banyak, tubuh badan sihat, semua harta ada, tak tenteram, gundah gulana. Takut Allah Ta'ala murka. Sebab apa murka? Sebab lantaran daripada kesalahan, dosa yang kita lakukan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi amaran kepada kita. Disuruh Nabi SAW bagi tahu, "Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir. Dia berkuasa untuk mendatangkan azab kepada kamu min fawqikum, daripada atas kamu. Jadi Allah Ta'ala atas tu daripada apa dia? Hujan batu daripada langit, ribut, taupan, petir dan sebagainya. Di atas bumi Allah Ta'ala datangkan apa dia, makhluk-makhluk yang berbisa umpamanya. Maknanya Allah Ta'ala ni dia tentera dia banyak. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tentera di langit dan di bumi. Nak membunuhkan manusia, Allah Ta'ala pernah hantarkan ribut taufan. Allah Ta'ala pernah hantar apa dia, kummala wad dhafadi', katak. Lepas tu apa dia, kutu. Allah Ta'ala boleh hantar ba'udah. Ini pernah berlaku di dalam sejarah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membunuh manusia yang hebat, yang besar, yang gagah ini dengan serangga-serangga yang kecil. Jadi kita tengok, minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada bahaya-bahaya tersebut. Dan isti'azah yang ketiga di sini, dia kata apa dia? Al-isti'azatu bil amwat. Minta tolong kepada orang yang mati. Hak ni sebahagian daripada syirik. Au bil ahya'i ghairi hadirina al-qadirin 'ala al-'audhi. Fahadha syirkun. Dia minta tolong kepada orang yang mati ataupun orang yang hidup, bukan duduk di depan dia. Dipuja orang-orang yang duduk jauh daripada dia. Orang tu pun tak dengar apa yang dia rayu, apa yang dia minta. Sama ada minta kepada orang yang mati ataupun minta kepada orang yang hidup, orang yang dia minta tu tak duduk di depan dia. Ini adalah merupakan syirik. Syirik-syirik ini maknanya kharaja minamillah, keluar daripada agama Islam. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu suatu kezaliman yang sangat besar. Berat sebut syirik-syirik ni, takut. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat yang juga selalu kita baca, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah wahyukan kepada kamu dan nabi-nabi yang terdahulu sebelum kamu, sekiranya kamu syirik kepada Allah, mustahil Nabi syirik. Tapi nak bagi tahu kepada umat, kalau Nabi syirik boleh terhapus dia punya amalan, kamu juga akan terhapus kamu punya amalan, dan kamu termasuk di kalangan orang yang rugi di akhirat, iaitu akan dicampur dalam neraka. Sebenarnya ayat ini nak tujukan, walaupun diturunkan kepada Nabi, nak tujukan kepada umat, kerana Nabi SAW sekali-kali mustahil dia akan syirik kepada Allah Ta'ala, sebab apa yang dia bawa, apa yang dia perjuangkan adalah agama tauhid, menafi kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya syirik. Dalilnya apa dia? Wa annahu kana rijalun minal ins. Bahawasanya adalah lelaki-lelaki. Bila sebut lelaki termasuklah perempuan. Sebab yang buat syirik ni bukan lelaki sahaja, orang perempuan pun boleh buat syirik. Manusia-manusia, dia kata di sini, daripada lelaki daripada manusia, ya'udzuna birijalin minal jin. Mereka minta tolong daripada jin. Fazaduhum rahaqa. Lalu Allah Ta'ala tambahkan kederhakaan. Sebab tak minta direct kepada Allah Ta'ala, minta kepada jin, syaitan, minta kepada jembalang. Allah Ta'ala fazaduhum rahaqa. Allah Ta'ala tambahkan tindak, dia dah derhaka dah. Tindakan yang macam itu derhaka kepada Allah, lawan Allah Ta'ala, tambah lagi bagi jadi jahat lagi, bagi jadi sesat lagi. Sebab dia tak percaya kepada Allah Ta'ala, duk minta tolong daripada jin, syaitan dan sebagainya. Musim-musim penyakit ni pun ada lah, duk minta tolong kepada jembalang, kepada apa dia, orang yang mati. Ni berat ni, dia boleh membawa kepada benda-benda syirik. Hari tu dah kita sebut, letak gambar orang yang mati, tok-tok syekh wali di rumah dia, semoga wabak tak masuk dalam rumah dia. Itu syirik. Dia meyakinkan, dia meletakkan bahawa selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh memenuhi hajat dan memakbulkan doa. Okey, yang isti'azah yang ketiga ini, yang ni kita mudah faham, iaitu isti'azah kita minta tolong kepada manusia yang manusia itu hadir. Yang ni boleh lah. Minta tolong nak hutang ke, duit ke, nak pinjam duit musim-musim Covid ini, duit poket pun dah habis. Duk kai ya. Duk tarik ya, hak masuk tu tak ada.
nak beli beras pun tak ada, pampers anak pun tak ada duit, nak beli susu pun tak ada, minta tolong berhutang ke, pinjam ke, yang tu tak apa, tak syirik. Kerana bila kita minta tolong, tidak membawa kita menyembah, kita mengabdikan dia, dan kita tidak membawa kita pada kita menganggap dia sebagai Tuhan. Minta tolong biasa sahaja, itu diharuskan. Okey, setakat itu dulu perbincangan terhadap kitab Usul Salasah. Kita masuk, saya nak sambung sikit lagi perbahasan fiqh semalam di dalam perbahasan yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam Majmu'. Sebab saya ni suka sangat bila sebut bincang masalah fiqh ni, buka kitab Majmu'. Kitab Majmu' ni adalah merupakan salah sebuah kitab yang besar di dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu kalau orang mengaku mazhab Syafi'i ni, dia kena bacalah kitab ni. Kadang-kadang duk jadi berbala, berkelahi dengan orang sebab tak baca Majmu'. Kita tidak boleh menerima kepelbagaian pendapat, perbezaan pendapat, kepelbagaian pendapat, khilaf, kita tak boleh nak terima. Sebab tu duk jadi daripada kalangan asatizah pun, apatah lagi orang awam, dia duduk kelahi ni masalah furuk kepada agama. Jadi saya nak baca dalam kitab ni bagaimana ulama ni, semua ulama ini adil, termasuklah Imam Nawawi. Walaupun dalam mazhab dia macam ni, dalam mazhab kita macam ni, tetapi dia juga mengemukakan pendapat-pendapat daripada mazhab-mazhab yang lain, disertakan dengan dalil-dalil, sebab nak bagi orang terbuka dan nak bagi tidak ta'assub mazhab. Ta'assub ini dia buta kebenaran. Bila dia ta'assub kepada sesuatu kumpulan, sesuatu mazhab, dia akan pegang pada mazhab itu, dia tak akan terima dah pandangan-pandangan yang lain di luar daripada mazhab dia. Kalau kumpulan pun sama, pandangan daripada kumpulan sahaja dia ikut. Kalau pandangan yang dikemukakan oleh kumpulan-kumpulan lain, dia tak akan terima. Kalau ulama pun, ulama yang duduk dalam kumpulan dia. Ulama yang duduk dalam kumpulan lain, dia tak terima. Sebab tu saya nak sebut di sini, ta'assub ini dia buta kebenaran. Bacalah Quran dan hadis Nabi, pendapat-pendapat ulama muktabar, dia akan tolak mentah-mentah. Jadi kita tak nak orang yang belajar fiqh ini ta'assub. Lalu saya suka sangat ambil kitab Majmu' Imam Nawawi kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau di dalam mazhab Hambali, di dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah, kalau di dalam mazhab Hanafi seperti Raddul Mukhtar, Raddul Mukhtar dan kitab-kitab yang lain. Kalau di dalam mazhab Maliki, Mudawwanah dan sebagainya. Jadi secara kebetulan majmuk ni ada di hadapan saya. Saya nak sambung sikit perbincangan tentang apa? Tentang perbahasan orang yang haid ataupun berhadas besar duduk di dalam masjid. Semalam dah kita bagi tahu dah. Kita baca kitab ini. Kita baca Yusuf Qardawi. Kadang-kadang Yusuf Qardawi ni orang kata dia bukan ada mazhab. Kadang-kadang orang tuduh dia Wahabi pula. Bukan. Saya ni kita nak baca kitab fiqh dalam mazhab kita. Fara'un. Ini suatu fara', suatu cabang. Fi mazahibil ulama'i fil makthil junubi fil masjidi wa uburihi. Dia kata mazhab ulama tentang menetapnya seseorang yang junub di dalam masjid dan juga lalu. Bila maksin. Maksin kita boleh baca, muksin pun boleh baca. Lalu maknanya tidak menetap, tak duduk. Mazhabuna. Lalu mula-mula dia cerita mazhab dia. Mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. Annahu yuhramu alaihi al-makthu fil masjidi jalisan. Kalau duduk dalam masjid, dia kata hukum dia adalah diharamkan. Sama ada duduk au qa'iman au mutaraddidan. Orang kata kalau berdiri macam mana? Kan banyak orang yang buruk. Kalau kita kata duduk ni tak boleh, dia kata kalau berdiri, kalau bertinggung, kalau mengiring, dia buat lawyer buruk. Imam Nawawi kata duduk pun tak boleh, berdiri pun tak boleh, pergi datang pun tak boleh, pergi datang pun tak boleh juga. Wa ala ayyi halin, dalam apa-apa keadaan, kana mutawaddi'un kana aw ghairahu. Mutawaddi'un kana, dia kata sama ada dia berwuduk ataupun tidak berwuduk. Yajuzu lahum uburu min ghairi lubsin. Dia harus lalu dengan tidak tetap, tidak tinggal. Sawa'un kana lahu hajah am la, sama ada dia ada hajat ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Ada wuduk ke tak ada wuduk ke, pergi datang pun tak boleh. Okey, dia kata wahka Ibnul Munziri misla hadza. Telah menghikayatkan oleh Ibnu Munzir akan seumpama ini daripada Abdullah. Pendapat yang kata tak boleh tu apa dia? Pendapat yang kata tak boleh duduk dalam masjid itu hukum dia haram. Bukan sahaja pendapat mazhab Syafi'i, bukan sahaja mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, termasuklah mazhab lain, dan juga ulama-ulama yang duduk di dalam mazhab lain.
Dia kata Abdullah bin Mas'ud wa bin Abbas wa Sa'id bin Musayyib atau Musayyab wal Hasan Basri wa Sa'id bin Jubair. Saya tengok nama-nama yang saya bacakan ini dikemukakan oleh Imam Nawawi. Wa Amr bin Dinar wa Malik wa Haka wa Huki an Sufyan as-Sauri. An Abi Hanifah dihikayatkan daripada Sufyan as-Sauri dan juga daripada Abi Hanifah wa ashabihi. Abu Hanifah pun kata sama, Sufyan as-Sauri pun kata sama, tak boleh duduk orang yang hadap besar dan haid dalam masjid. Okey. Yang seterusnya, dia kemukakan pendapat yang lain pula, pendapat yang kedua. Qala Ahmad yuhramul makthu wa yubahul uburu li hajatin. Imam Ahmad kata boleh duduk. Dia kata dan dia juga boleh lalu. Boleh lalu tetapi kena berwuduk terlebih dahulu. Walau tawaddaa istabahal makthu. Maka dia kata bila berwuduk maka haruslah lalu. Okey, bagi Imam Ahmad dia kena wuduk dulu kalau dia berhadas besar ataupun haid untuk lalu di dalam masjid. Wa jumhur ulama'i ala anna al-wudu'a la athara lahu fi hadha. Imam Ahmad kata kena ada wuduk dulu. Tetapi jumhur ulama kata wuduk tak ada kesan apa. Kalau dia berwuduk pun hadas besar tak terangkat sebab kena mandi hadas dulu. Maknanya orang yang haid, orang yang haid nifas dan juga orang yang junub, jumhur ulama kata tak boleh duduk dalam masjid walaupun berwuduk. Wuduk tidak ada kesan. Wa qala al-Muzanni wa Dawud wa Ibn Munzir. Lalu Imam Nawawi mengemukakan pendapat Imam Muzanni, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Muzanni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata Daud Zahiri wa Ibn Munzir dan juga Ibn Munzir yajuzu lil junubil makthu fil masjidil mutlaqan. Harus orang yang berjunub duduk dalam masjid secara mutlak. Termasuklah sebahagian kecil daripada ulama mazhab Syafi'i. Wa ka Syekh Abu Hamid an Zaid bin Aslam. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pula menyebut Zaid bin Aslam pun berpendapat demikian. Apakah dalil yang dipegang oleh golongan yang kata boleh ini? Dia kata apa? Zakarahul Ibnul Munziri fil Ashraf. Wa zakarahu ghairuhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim la yanjus. Dalil ulama kata yang kata boleh orang haid, orang yang hadas besar duduk dalam masjid ni, orang Islam tidak najis. Kalau tak najis boleh duduk dalam masjid. Itu pandangan yang kedua. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslimun min riwayati Abi Hurairah. Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah. Wa bima ihtajja Muzanni fil Mukhtasar, dan juga disebut oleh Imam Muzanni di dalam Mukhtasar. Wahtajja bihi ghairuhu, dan telah berhujah juga selain daripada Imam Muzanni, Daud dan juga Ibnu Muzin. Ulama lain pun kata boleh, mereka berhujah pula dengan dalil yang lain. Annal musyrika yamkusu fil masjid. Kalau orang kafir pun boleh duduk dalam masjid. Ini ada cerita zaman Rasulullah kan, orang kafir ni pergi tanya soal Nabi, selok belok agama, duduk dalam masjid. Berapa ramai daripada orang kafir dan berapa peristiwa, berapa isu, berapa kes orang kafir ni datang duduk dalam masjid Nabi, tanya soal-jawab soalan-soalan agama berkait kepada Nabi. Nabi tak halau mereka. Nabi tak halang. Jadi hujah ni juga mereka kata kalau orang kafir pun boleh duduk dalam masjid, fal muslimul junubu aula. Jadi orang muslim yang berjunub lebih aula. Lebih aula. Cuma kita dah bahas dah sebahagian daripada dalil yang kita baca di dalam mazhab Syafi'i. Maka kedua-duanya ada dalil lah. Kesimpulannya, hak kata tak boleh pun ada dalil, hak kata boleh duduk pun ada dalil. Jadi terpulanglah kepada kita nak pegang pendapat yang mana satu. Nanti saya akan bahas mungkin di penghujung perbahasan fiqh ni tentang masalah taklid mazhab, lepas tu talfid mazhab macam mana. Gabung mazhab ni boleh tak boleh? Sebelum kita bahas dengan lebih terperinci, hukum dah harus gabung mazhab. Selama ni pun kita duk bergabung dah. Macam-macam mazhab kita duk beramai ni, walaupun terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Nanti kita akan kemukakan dalil-dalilnya menunjukkan harus kita menggabungkan di antara mazhab-mazhab yang muktabar di dalam Islam ini untuk kita beramal, dan tak semestinya kita pegang satu pendapat ulama sahaja ataupun satu mazhab. Sebab Islam ni adalah merupakan suatu agama yang sangat luas. Yang pentingnya ada dalil.
Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.